lihat kepada solat itu. Mana-mana yang sudah dapat istiqamah, ingat itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia jadi raya dan jadi puasa, la haula wala quwwata illa billah. Bagi siapa yang belum dapat lagi istiqamah atau sebagainya, ketika malam ini sebagai titik tolak kita internalisasi doa kita hari-hari dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan iman orang-orang yang berbudi hikmah. Saya rasa sekarang sekali itu sambil introduction saya pada Ustaz. Saya ini bukan Ustaz, saya Ustaz. Jadi saya silakan bagi peluang orang yang lebih berautoriti untuk cakap pada Madam Minister. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله. Kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah. Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla. Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengerusi kepada majlis ceramah Isra Mi'raj pada malam ni, merangkap pengerusi surau Tuan Haji Zairi. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatan kuasa surau. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tidak ada satu ucapan yang paling mulia, yang paling tinggi nilainya, sama-sama kita merasakan dan menzahirkan rasa syukur. Alhamdulillah. Ya, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita, termasuklah pada malam ini tuan-tuan. Saya di mana-mana pun saya suka ulang benda yang sama. Di antara nikmat yang sedang kita rasa sekarang ini, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, ialah nikmat berada di rumah Allah sebagai tetamu-tetamu Allah. Tuan-tuan, menjadi tetamu Allah ni, kalau kita tahu nilainya adalah sesuatu yang paling berharga di saat kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti ya. Dan yang keduanya, Allah sedang memberi nikmat yang kita sedang rasa, ialah nikmat hidup beribadah kepada Allah. Maka tidak ada sesuatu yang paling berharga untuk kita bawa adalah bekalan-bekalan ibadah yang kita lakukan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti. Yang ketiga, tuan-tuan, saya nak sebut terima kasih banyak-banyak pada pihak surau. Saya segan sebenarnya tuan-tuan, secara jujurnya nak duduk di sini untuk berceramah kepada tuan-tuan, kerana saya ni antara jiran terdekat tuan-tuan. Dia biasanya lah bomoh ni dia tak apa ya. Dia tak okey yang dekatkan, dia terkenal kat jauh-jauh. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya minta izin lagi sekali. Saya minta izin pada tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan untuk saya
mengisi sedikit ruangan yang diberikan pada saya pada malam ni dalam berbicara berkaitan dengan tajuk Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dan hadirin sekalian, tajuk yang diberikan pada saya dalam poster tu tuan-tuan ya. Mungkin dalam grup taman-taman kita ada dapatlah. Dalam poster tu saya akan fokuskan pada tuan-tuan kerana nak bicara tentang Isra wal Mi'raj ni, ianya berlaku selepas daripada Isya, habisnya sebelum subuh. Jadi oleh kerana kita ni mula awal sikit lepas maghrib, mungkin kita berhenti awal sikit lah Tuan Haji ya. Kalau kira-kira tuan-tuan kena tunggu sampai sebelum subuh, okey ke tuan-tuan? Tapi malam ni kira-kira sampai pukul apa? 12 boleh lah ya. Pukul 12 insyaAllah. Baiklah, saya akan buat sesingkat mungkin tuan-tuan. Sesingkat mungkin. Baik. Ada dua peristiwa besar yang berlaku sebagaimana Tuan Haji sebut tadi. Dua mukjizat yang paling utama yang Allah Ta'ala anugerahkan. Walaupun mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada junjungan baginda Nabi ni 1000 lebih mukjizat. Namun di antara yang paling utama ialah yang paling besar, yang pertama Al-Quranul Karim, yang keduanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab tu setengah-setengah para alim ulama mereka mengarang kitab, mereka letakkan tajuk kitab tu bukan sekadar Isra wal Mi'raj tetapi Mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Bila mana kita berbicara soal mukjizat, maka dia adalah merupakan sesuatu yang khariqul adah, benda yang berlawanan dengan adat kebiasaan. Tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita dah banyak kali dah dengar ceramah, ni ceramah kali yang keberapa dah Isra Mi'raj ni? Dah tak ingat dah ya. Maknanya banyak sangat dah tuan-tuan. Kalau kita umur 40, umur 60 boleh jadi separuh daripada umur kita. Dah kita dengar peristiwa Isra dan Mi'raj, bahkan kita dah hafal satu persatu. Baik, cuma persoalan malam ni tuan-tuan, saya nak bawa diri saya dengan tuan-tuan daripada tajuk yang kita bicarakan ialah Isra wal Mi'raj, perjalanan seorang hamba menuju Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Daripada peristiwa Isra Mi'raj ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada kita daripada peristiwa ini bagaimana bentuk sebuah perjalanan kita sebagai seorang hamba bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Maka tuan-tuan, untuk mengambil barakah ayat yang selalu dibaca, yang saya yakin tuan-tuan dah hafal, dah baca, dah faham, saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Kerana bila mana berbicara dalam surah berkaitan Isra wal Mi'raj ni, dalam Al-Quran dia ada dua surah. Satu surah Al-Isra. Al-Isra. Satu lagi surah apa? Surah Al-Ma'arij. Dia tak ada surah Mi'raj. Surah Isra ada, surah Mi'raj dia tak ada. Surah Al-Ma'arij. Apa makna Isra? Sekali Nabi berjalan daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, itu Isra. Apa makna Mi'raj? Sekali Nabi naik. Nabi naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, Nabi turun kembali. Tetapi yang peliknya dalam surah Al-Quran, dia ada suratul Ma'arij, beberapa kali naik dan turun, naik dan turun. Siapa yang naik turun yang beberapa kali ini? Maka inilah tuan-tuan sekalian kita nak bicarakan pada malam ni. Baik, saya nak baca dahulu surah yang pertama, dinamakan surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Subhana, maha suci Allah. Allazi, dialah Tuhan yang asra, yang memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, iaitu merujuk kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan yang dibawa oleh Allah kepada junjungan baginda Nabi ini lailan, sebahagian daripada malam sahaja. Bukan satu malam, sebahagian daripada malam. Minal Masjidil Haram, di mana Nabi bertolak daripada Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulah, yang mana Masjidil Aqsa ini adalah suatu tempat barakna, yang kami berkati, kata Allah. Haulahu, di sekitarnya. Ya, maknanya Masjidil Aqsa ni, walaupun kita tengok pada hari ini begitu, Allah berkati di sekitarnya. Ni tuan-tuan, ada siapa yang live dengan TikTok? Saya ni TikTok ni sikit lagi kena ban ni tuan-tuan. Sebut Masjidil Aqsa memang kena ban. Tak apalah, biarlah dia nak ban. Cuma saya tanyalah, takut ada live. Dia sensitif. Baik, tak apa. Masjidil Aqsa ni allazi barakna haulah, suatu tempat yang kami, kata Allah, berkati. Linuriyahu min ayatina, di antara tujuan Allah, kenapa Allah perjalankan Nabi, untuk kami perlihatkan kepadanya. Ya Allah nak tunjuk kepada baginda Nabi. Sebenarnya Allah juga nak tunjuk kepada kita, umat, kepada baginda Nabi, min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran kami.
tanda-tanda keagungan kami, tanda-tanda kewujudan kami. Innahu, sebenarnya dialah Allah, huwa, dialah Tuhan, as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Ni ayat ni tuan-tuan kita dah faham, cuma saya terjemah satu persatu. Semua saya nak bawa tuan-tuan daripada sini. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, kata ulama, walaupun peristiwa ni merujuk kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah berbicara tentang diri dia. Allah tidak bicara tentang baginda Nabi yang pertamanya. Allah bicara tentang diri Allah. Dan bila mana kita sebut tentang Allah, ya saya suka tuan-tuan sekalian, ada di surau kita ni Ustaz Ikhwan, Khairul Ikhwan ya. Dia mengajar kita apa? Kitab Tauhid. Kitab apa tuan-tuan? Sudah. Kitab Risalah Tauhid ya. Saya dengar juga jangan. Sekarang saya tahu. Tak apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan, bila mana kita berbicara tentang Allah, ada 3 perkara yang paling besar yang tuan-tuan kena lepasi di saat berbicara tentang Allah. Termasuk peristiwa Isra' Mi'raj, bicara pertama ialah tentang Allah. Ya. Kerana hidup ni, saya pernah sebut di sini tuan-tuan sebelum daripada ini, hidup ni sebenarnya tentang Allah. Kalau kita tanya satu soalan, siapa yang adakan kita? Allah. Siapa yang hidupkan kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki pada kita? Allah. Siapa yang sekarang ni, sampai sekarang ni kita boleh lalui kehidupan dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dengan kehidupannya? Allah. Maka tidak ada suatu soalan yang akan diberikan kepada kita jawapan satu aja, Allah. Suatu hari nanti kita akan balik jumpa Allah. Ya, mana kita berada di alam barzah, siapa yang akan mengurus kehidupan kita di alam barzah? Allah. Maka hidup ni sebenarnya tentang Allah. Maka bila mana kita bicara tentang Allah, ada 3 benda paling besar. Yang pertama, mengenal Allah. Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj ini salah satunya ialah dengan tujuan supaya kita mengenal Allah, dan makin bertambah kita mengenal Allah. Siapa Allah? Tuhan yang maha wujud. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang tidak ada permulaan, wujud yang kidam. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang tidak ada kesudahan. Namanya apa? Baqa. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang mukhalafatu ta'ala lil hawadis, yang tidak sama dengan makhluk. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang maha esa. Okey tuan-tuan sekalian, laju sangat ke ni? Dia memang kena laju tuan-tuan. Sebab Isra' Mi'raj ni memang dia laju. Okey ya? Tuan-tuan tahu berapa laju malam ni? Tak tahu ya? Ke saya nak bagi tahu awal-awal. Saya taklah pandai sangat kira-kira ni tuan-tuan. Tuan-tuan kira-kira sendiri, okey ya? Saya selingan sekejap. Saya balik sekejap pada surah Al-Ma'arij ayat 4. Tuan-tuan baca suratul Ma'arij ayat 4. Saya nak bagi tahu kelajuan baginda Nabi pada malam ini. Ta'rujul malaikatu warruh, ta'rujul malaikah. Para malaikat ni bermi'raj. Yang ni yang dinamakan surah tu dengan plural, dengan jamak. Ya, berkali-kali naik turun. Rupa-rupanya ada satu makhluk Allah yang namanya malaikat. Allah kata ta'rujul malaikatu warruh, para malaikat dan malaikat Jibril alaihi salam. Ta'ruju ilaihi, dia bermi'raj. Dia daripada bumi ini dia naik ke langit membuat urusan. Tuan-tuan ingat lagi tak bila mana Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu puasa hari Isnin? Nabi kata, hari itu hari aku lahir. Kenapa pula puasa hari Khamis? Kerana hari Khamis tu hari yang Allah bentangkan amalan aku di hadapan Allah. Ya, malaikat bentang, minta maaf tuan-tuan. Hari Khamis tu hari yang Allah Ta'ala, yang malaikat Allah bentangkan amalan di hadapan Allah. Dan aku nak di saat malaikat bentangkan amalan aku depan Allah pada hari Khamis, aku sedang berpuasa. Maknanya apa? Malaikat ni tuan-tuan, dia akan naik mencatat amalan kita, dia akan naik, dia akan buat laporan pada Allah. Baik. Berapa masa yang diambil oleh malaikat? Tuan-tuan baca tafsir, dia banyak tafsir. Tapi antara tafsir ialah daripada bumi lapis yang pertama ni sampai langit yang ke-7. Sebab malaikat dia tak boleh pergi jauh daripada itu. Dia ambil masa yaumin, 1 hari. Jarak sebenar berapa tuan-tuan? Kana miqdaruhu 50 alfasanah. Jarak sebenarnya adalah 50,000 tahun. Ni yang sebenarnya jarak dia. Tapi betapa lajunya bagi malaikat ni, dia ambil masa 1 hari. 24 jam 1 hari. Berapa kelajuan dia? Ada setengah ulama dia buat kira-kira, kerana malaikat tu adalah daripada cahaya, maka diukur dengan kelajuan cahaya, maka kelajuan malaikat 300,000 kilometer 1 saat. Itu kelajuan malaikat daripada cahaya. Tapi dia ambil masa berapa? Dia ambil masa daripada bumi ni, yang lapis pertama, sebab bumi dia ada 7 lapis.
Bumi lapis pertama sampai lagi ke 7, dia ambil masa 1 hari. Nabi pula pergi Isra Mi'raj bukan lagi yang ke-7. Nabi pergi ke Sidratul Muntaha. Daripada bumi ke Sidratul Muntaha lebih tinggi daripada lagi yang ke-7. Ambil masa sebahagian daripada malam, bukan 1 hari. Mana laju Nabi dengan malaikat? Berapa? Yang malaikat tu 300,000 km 1 saat. Yang Nabi tu berapa? Cuba kira sekali tuan-tuan. Akhir nanti kita tanya berapa. Ramai-ramai seorang pun tak boleh nak kira. Sama lah saya pun. Itulah kelajuan. Tapi kelajuan di sini adalah kelajuan malaikat ataupun kelajuan Nabi. Kemampuan malaikat ataupun kemampuan Nabi, itu adalah kekuasaan Allah, kudrah Allah. Maka pada malam Isra Mi'raj ni akan bertambah rasa dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Apa yang bertambah? Rasa kebesaran, rasa keagungan, rasa kehebatan, merasai kekuasaan Allah yang begitu sekali boleh membawa makhluk yang namanya manusia. Malaikat tak apa, dia cahaya, maka dia guna kelajuan cahaya. Kita makhluk manusia ni, kita kelajuan apa tuan-tuan buat masa apa yang ada ni? Laju juga ya? Ke tak pernah laju? Tuan-tuan bawa motor laju ya? Bawa kereta laju juga. Kelajuan apa? Kelajuan bunyi. Tahu ya? Ke malam ni baru tahu. Kelajuan bunyi. Bunyi dah sampai, tuan tak sampai lagi. Bunyi motosikal jauh dah bunyi dah. Tapi motosikal tak nampak lagi. Itu kelajuan bunyi. Betul ke tuan-tuan? Ke malam ni baru nak fikir. Tak apalah, tapi nak bagi tahunya. Apa sebenarnya? Allah yang maha kudrah, yang maha berkuasa. Okey, baik. Maka maka Allah yang pertama sekali mengenal Allah, yang kedua mentauhidkan Allah. Perkara kedua dengan Allah ni, tolong minta dengan Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah supaya dalam hati aku ni sentiasa ada tauhid kepadamu. Apa makna tauhid? Hanya Allah. Hidup ni tuan-tuan hanya Allah. Hanya dia yang berkuasa, hanya dia yang kaya, hanya dia yang yang maha wujud, hanya dia yang maha sempurna, hanya dia yang segala-galanya. Diri kita ni tak ada apa-apa tuan-tuan ya. Akhir-akhir ni kita tengok ada orang, minta maaf tuan, kadang-kadang ada orang dia rasa dia berilmu. Tahu tak? Betul ya? Ni akhir-akhir ni tuan-tuan tengok ada orang dia rasa dia lebih berilmu. Ni orang yang tak sedar diri tuan-tuan. Siapa yang rasa diri dia ada ilmu, dia tak sedar diri. Siapa yang rasa diri dia kaya, dia tak sedar diri. Siapa yang rasa diri dia kuat, dia tak sedar diri. Tuan-tuan ada rasa tak kadang-kadang duduk diam-diam, kuat juga aku ni? Ada rasa? Lepas minum power root ada rasa tak? Tak ada. Duduk depan cermin corang-corang, pandai juga aku ni. Tak pernah rasa? Baguslah tuan-tuan ni. Kenapa? Yang pandai hanya Allah, yang berilmu hanya Allah. Kita ni tak ada apa tuan-tuan. Kita ni kalau ditanya tentang diri kita pun kita tak tahu. Hari ni kita sihat ya? Ke hari ni pun dah tak sihat dah? Hari ni kita sihat, besok siapa tahu dia masih sihat. Hari ni dia hidup, besok dia siapa tahu dia masih hidup. Tak tahu. Takkan diri sendiri pun tak tahu. Tapi itulah hakikat saya dengan tuan-tuan. Apa? Hanya Allah yang maha tahu. Itulah tauhid. Okey, ni minta maaf ni tuan-tuan, ni baru perkataan pertama, tak berjalan lagi ni. Tapi jangan risau, nanti berjalan dia laju lah. Pukul berapa nak berhenti pengurusi ya? Pukul 12. Pukul 9 boleh lah. Pukul 9 tuan-tuan ya. Dia tak boleh mengaji banyak sangat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kenapa? Kau ngaji banyak dia jadi alim. Jadi tak apa. Ni tazkirah. Tazkirah ni tuan-tuan ya, kalau nak baca betul ni kitab dia daripada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alawi, salah satu pada guru-guru kami yang kami belajar. Ini antaranya. Bukan belajar langsung, ada belajar melalui Syekh saya. Ini cerita satu cerita ni. Tapi kalau cerita yang ni tuan-tuan sekalian, memang pagi betul, baru khatam. Tapi tak apalah, pukul 9 insya-Allah, pukul 9. 3,5 jam lagi ni. Tapi tak berjalan lagi ni. Okey ya? Baik. Bermula di sini kalimah subhana ni perkara ketiga rupanya. Pertama mengenal Allah, yang kedua mentauhidkan Allah, yang ketiga mensucikan Allah. Maka dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah tidak guna dalam bab ma'rifah, Allah tidak mengguna dalam bab berkaitan dengan tauhid, Allah guna dalam bab tanzih.
iaitu mensucikan Allah. Supaya apa? Supaya tidak terlintas satu benda sekecil mana pun dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, bahawa Allah itu Tuhan yang ada kekurangan. Tak. Allah adalah Tuhan yang maha sempurna. Tidak ada sedikit pun Allah dalam beberapa perkara yang kita lihat. Contohnya, kita lihat orang kawan-kawan kita yang dibunuh. Kadang-kadang kita tanya, Allah tak buat apa-apa ke? Jangan tanya macam tu tuan-tuan. Allah tahu segala apa yang berlaku. Tidak pernah benda yang berlaku di luar daripada kuasa Allah. Tidak pernah yang berlaku di luar daripada kehendak Allah. Tidak ada benda yang berlaku di luar daripada ilmu Allah. Semua dalam kekuasaan Allah. Allah boleh matikan manusia dan boleh hapuskan manusia semua sekaligus sahaja. Mana bukti? Tunggu kiamat kita boleh tengok dengan mata kepala kita bahawa Allah berkuasa bila-bila masa. Tapi Allah Tuhan yang maha pemurah, Allah Tuhan yang maha penyayang. Allah ni tuan-tuan Tuhan yang maha lembut. Kata setengah ulama, dengan ahli neraka pun Allah lembut. Okey, saya bawa contoh pada tuan-tuan. Allah ni Tuhan yang maha berkuasa. Kalau Allah menggunakan sepenuh-penuh kuasanya, tak ada manusia yang masih boleh hidup dalam neraka. Kena mati. Tapi ahli neraka masih hidup tak? Okey juga ya? Allah masih lagi boleh bagi hidup. Tuan-tuan, saya buat contoh sikit, analogi sikit tuan-tuan. Orang ni pihak berkuasa ni, cuba tuan-tuan cabar sikit pihak berkuasa. Contoh ni tuan-tuan ya, jangan salah faham ni. Pihak berkuasa ni kalau kita cabar dia akan menggunakan sepenuh kuasanya. Betul ya? Ada polis tak ni? Ada polis tak? Cuba tuan-tuan lawan polis. Tuan-tuan bawa motosikal, polis tahan. Dia minta apa? Dia minta kad pengenalan ataupun dia minta lesen, jangan bagi. Agak-agak apa? Dah lah. Ataupun lesen tak bawa, kad pengenalan pun tak bawa. Lepas tu jangan ikut polis tu. Apa dia? Dipanggil menghalang penjawat awan. Betul ya? Dia akan cas kita dengan kuasa yang ada. Cuba tuan-tuan tunggu sekali dia. Lagilah dia akan bertambah-tambah. Dia akan cas kita. Apa? Pihak berkuasa ni, kalau kita lawan dia atau engkar dia, dia akan menggunakan sepenuh kuasa dia yang ada dalam lapangan bidang kuasa. Allah tidak, tuan-tuan. Allah ni kalau dia guna kuasa dia betul-betul, lama dah kita mati. Kita ni apa kita ni? Kejap mengumpat. Kan? Kejap apa lagi? Macam-macam saya dengan tuan-tuan. Betul ya? Malas. Makan rajin. Ibadah malas. Tidur banyak. Bangun jangan-jangan. Puasa. Puasa setahun 365 hari, 30 hari je puasa. Betul ya? Ke macam mana tuan-tuan? Gitulah saya dengan tuan-tuan. Sabarlah kita pun. Okey ya? Tapi Allah maha baik dengan kita. Okeylah tuan-tuan, nanti panjang sangat ni. Tinggal setengah jam aja lagi. Jalan tak lagi? Baik. Tapi saya bukan apa, saya nak fokus pada tajuk yang tuan-tuan bagi. Isra' Mi'raj, perjalanan menuju Allah. Menuju Allah ni ada dua. Satu mati. Nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu. Saya dengan tuan-tuan bila mana meninggal saja, ketika itu kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semasa Allah bagi kita masih hidup, apa makna perjalanan menuju Allah? Perjalanan mengenal Allah dan menjadi hamba kepada Allah. Sebab tu pada malam ni kita teruskan. Dialah Allah, maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Dialah Tuhan yang maha sempurna. Tuhan yang maha sempurna inilah yang memperjalankan hamba-Nya. Ni banyak kali juga saya pernah ulang di sini tuan-tuan ya. Kalau pandangan saya dengan tuan-tuan lah, kita manusia yang lemah, yang jahil, yang serba kekurangan, kenapa Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan Nabi-Nya? Kan malam ni kan Nabi bukan Nabi biasa tau, ketua Nabi. Kalau ayat bahasa Arab, minta maaf tuan-tuan, dia bukan kita ubah Quran. Contoh ayat bahasa Arab, subhanallazi asra binabiyhi, ataupun asra birasulihi. Ataupun ada satu lagi kata ulama, tuan-tuan tahu tak malam Isra' Mi'raj ialah malam pertemuan kekasih dengan kekasih. Betul ya? Siapa malam ni? Kekasih Allah. Saya alunkan sikit pada tuan-tuan munajat qasidah. Boleh ya? Ada satu qasidah tu dia kata apa? Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah
Nabiyuna Rasulullah, Nabi kita ni utusan Allah. Wa syafi'una, yang akan bagi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Siapa dia? Habibullah, dia adalah kekasih Allah. Itu kadang-kadang saya tanya kalau ceramah tempat lain, mungkin tempat ni saya pernah tanya pada tuan-tuan, ataupun saya tanya lagi sekali lah insya-Allah ya. Tuan-tuan semua ni adik-adik kita ni ada kekasih tak? Tak ada. Tak pernah berkasih. Pernah. Tapi sekarang tak ada. Okeylah, jujur dia tuan-tuan. Tuan-tuan berani tak mengaku ni? Pak Aziz ada kekasih? Sudah. Tak ada. Tuan-tuan, nasib baik saya tanya soalan ni. Sebab tuan-tuan dah keliru makna kekasih. Lain kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada makwa tak? Ini lain. Ke makwa ada, kekasih tak ada? Kita ada kekasih tau. Siapa kekasih kita? Mak dan ayah kita itulah kekasih kita. Betul ya? Kita tak faham kekasih yang mana ni? Tuan-tuan ni bukan makwa, bukan pakwa tau. Kekasih, ibu dan ayah itulah orang yang kita kasih, itulah kekasih kita. Isteri itulah kekasih kita, suami itulah kekasih kita, anak-anak itulah. Ni adik-adik ni, jangan jangan kata tak ada kekasih tau. Mak dan ayah kita tu kekasih kita, bukan makwa kat sekolah tu tau. Itu bukan kekasih. Itu entah apa nama dia, makwa pun entah apa makna dia. Okey, cewek ke cewek? Cowok cewek. Itu lain cerita. Baik, apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah, tuan-tuan ada kekasih ya? Ke tak yakin lagi ni? Ada. Tuan-tuan pernah gelarkan kekasih tuan-tuan hamba? Pernah? Contoh kita sebagai seorang suami, tuan-tuan ni kalau isteri tuan-tuan tak datang malam ni, tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan cakap macam ni kat dia, hamba minta tips cawan. Kau tak berani? Cubalah malam ni sekali. Tak kena gaya dia marah ataupun dia kecewa. Kenapa abang ni? Kenapa? Bukan dulu abang panggil saya ayang? Kenapa malam ni hamba pula? Alah, Nabi pun hamba. Cakap macam tu. Nabi pun Allah panggil hamba. Apa maksud tuan-tuan? Maknanya Allah Ta'ala ni, Nabinya, ketua Nabi, ketua Rasul, kekasih dia, malam Isra' Mi'raj ni Allah gelarkan Nabi hamba. Apa maksud? Sesiapa yang ingin berjalan untuk bertemu dengan Allah, maka dia berjalan sebagai seorang hamba. Itu maksud dia. Dalam sebuah kitab Mu'jizatul Isra' wal Mi'raj, Syekh Muhammad Mutawali Sya'rawi, dia kata apa tuan-tuan? Sebab saya tengok jam ni takut tak sempat ni. Ni tak berjalan lagi ni. Okey ya? Dia kena ada 2 siri tuan-tuan sekalian. Tak ada dah. Okey lah ni. Dia sebenarnya saja saya buat macam ni supaya tuan-tuan rasa, ini Isra' Mi'raj. Kalau faham ni, selesailah semuanya. Okey ya? Syekh Mutawali Sya'rawi dia kata apa? Laula hunaka ismun. Kalaulah di sana ada satu gelar kepada Nabi pada malam Isra' Mi'raj, agak-agaklah tuan-tuan, malam Isra' Mi'raj ni malam yang paling tinggi, malam yang paling mulia, malam yang paling agung, pertemuan kekasih, iaitu baginda Nabi dengan kekasihnya iaitu Allah, dan Allah dengan kekasihnya iaitu baginda Nabi. Agak-agak malam ni nak nama malam apa ni? Tuan-tuan ingat lagi malam pertama dengan kekasih tuan-tuan dulu? Tak ingat tak? Cepat lupa dah. Malam pertama. Atau nak nama apa ni? Subhanallah. Tapi Syekh Sya'rawi mengatakan laula hunaka ismun afdalu minhu. Kalau ada satu gelar yang lebih utama, nak banding dengan gelar hamba pada malam Isra' fi tilkal lailatul aliyah, pada malam yang begitu indah, yang begitu mulia, lasammahu, pasti Allah akan bagi gelar itu. Contoh, kalau gelar kekasih itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia, malam ni mesti Allah akan sebut malam pertemuan kekasih. Tapi malam pertemuan hamba dengan Tuhannya, Allah dengan hambanya. Apa maksud tuan-tuan? Tidak ada gelaran yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada hamba. Maka apa tugas saya sekarang ni tuan-tuan dengan kita semua ni? Tugas kita menyempurnakan diri sebagai hamba. Inilah Isra' Mi'raj. Untuk bertemu Allah.
Tuan-tuan nak jumpa Allah sebagai siapa sekarang ni? Sebagai ustaz? Tuan-tuan nak jumpa Allah sebagai imam? Tuan-tuan nak jumpa Allah sebagai tuan-tuan lawyer? Jawablah depan Allah nanti. Ketuan hakim. Siapa-siapa jumpa Allah, dia rasa dia raja, dia rasa dia pemerintah, dia rasa dia ustaz, dia rasa dia alim, habis. Sebab tu Allah pada pertemuan dengan Allah akhirat nanti, Allah tanya satu soalan, limanil mulkul yaum, hari ini ni milik siapa ni? Kepunyaan siapa? Sebab tu tuan-tuan kadang azan dulu ke terus. Tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan kena letak dalam hati, apa yang kita miliki, segala-gala yang apa sekarang ni, namanya dunia. Apa makna dunia? Dunia ni adalah permulaan. Setiap permulaan ada apa? Ada akhir. Kalau tuan-tuan nak tahu siapa betul-betul mulia, siapa betul-betul tinggi, siapa betul-betul ada kedudukan, tengok akhir nanti. Maka kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan berjaya tak akhir nanti, tuan-tuan berjalan tidak lebih daripada merasai diri sebagai seorang hamba. Apa makna hamba? Hamba ni tuan-tuan tidak memiliki apa-apa. Tak ada apa-apa. Hamba kan? Hamba ni diri dia pun bukan dia punya, apa dia usaha pun bukan dia punya. Itulah hamba. Mana bukti saya dengan tuan-tuan hamba? Kita tak mampu menentukan bila kita nak mati, bila kita nak terus untuk hidup. Kita tak boleh tentukan bila kita nak sakit atau bila kita nak sihat daripada sakit. Semua ketentuan Allah. Apa maksud? Kita tak ada apa-apa pada diri kita. Maka kalau tuan-tuan berjalan seumpama itu, tuan-tuan akan selamat jumpa Allah dalam perjalanan yang digambarkan dalam Isra' Mi'raj. Baik, saya nak cepatkan sikit. Ini nak cepat dah ni tuan-tuan. Okey ya? Tinggal 20 minit lagi. Okey. Malam ni ada makan tak? Kalau makan kena berhenti awal sikit 5 minit. Tak ada lah, tuan-tuan saja saya tanya pengurusi. Bukan apa pun. Baik. Boleh ingat tuan-tuan, Maha Suci Allah, dialah Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya lailan, sebahagian daripada malam. Jadi salah satu kalau tuan-tuan nak tahu ciri tuan-tuan ada ciri hamba tak pada diri tuan-tuan, ada sebahagian malam, bukan satu malam. Dalam Quran dia ada tulisan malam, dia ada ta bulat. Inna anzalna fi lailah. Apa makna ta bulat? Daripada maghrib sampai subuh. Apa makna yang tak ada ta bulat? Yang ni lailan, selepas isyak, antara isyak dengan subuh ada sedikit masa di situ. Itu lailan. Dan apa yang kita kena buat untuk jadi hamba? Wa minal laili, hendaklah pada sebahagian kecil malam ni lepas isyak, sebelum subuh tadi, fatahajjat, bangunlah tahajud. Dengan tahajud itulah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, moga-moga Allah angkat kemuliaan kamu sebagai seorang hamba yang mulia. Okey tuan ya. Masa di Yaman dulu, saya selalu sebut di Yaman tuan-tuan. Tapi balik Malaysia ni macam biasalah ya. Masa di Yaman dulu, oh subhanallah, 3 pagi dalam saf. Bukan 3 pagi baru bangun, 3 pagi dalam saf. Tapi yang menariknya, dia ada orang kejutkan kita. Dia ketuk pintu supaya kita sampai boleh bangun. Dia kata apa tuan-tuan? Qumil lail walau raka'ah. Qumil lail walau raka'ah. Bangunlah malam walaupun 1 rakaat. Apa makna 1 rakaat? Walaupun pendek masa dia, dapat 5 minit pun tak apalah, dapat 10 minit pun tak apa. Ataupun 1 rakaat dapat solat witir pun tak apa dah. Tuan-tuan, paling-paling kurang dapat 2 rakaat, kerana dia 2 rakaat ni berharga daripada dunia dan seisinya. Itu malam. Baik, kemudian minal Masjidil Haram, bertolak pada Masjidil Haram. Baik. Perjalanan menuju Allah ni tuan-tuan, yang paling selamat ialah perjalanan daripada rumah Allah. Saya tak nak cerita banyak sebab tuan-tuan pun sedia maklum. Saya nak sebut sedikit tuan-tuan. Bermula daripada rumah Allah, berakhir di rumah Allah. Sebab tu kalau suatu hari nanti sampai ajal saya dengan tuan-tuan, kita pesan pada anak kita, tolong bawa jenazah kita daripada rumah Allah untuk bertemu dengan Allah. Bahkan kadang-kadang mungkin anak kita nak mudah kan, alah kita urus kat rumah semualah. Urus kat hospital, biar mandikan terus. Kalau mati kat hospital, jangan tuan-tuan, walaupun tak apalah, mandi kat hospital tak apa, urus kat hospital, kapan di hospital tak apa, tapi bawa balik ke rumah Allah, biar jenazah kita daripada rumah Allah dibawa bertemu dengan Allah di alam barzakh dan di akhirat nanti. Itulah perjalanan menuju Allah. Okey, selesai. Kemudian bila mana Nabi masuk masjid, apa yang berlaku dalam masjid? Atau berlaku dalam masjid? Masjid ni tuan-tuan sekalian, di tempat kita ada surau, tapi di negara Arab dia tak ada surau, dia ada masjid. Masjid daripada perkataan sajadah. Sajadah tu sujud. Masjid isim makan, ismul makan, tempat sujud. Okey ya? Dan umat Nabi Muhammad ni ada satu kelebihan, bumi ini menjadi
tempat-tempat yang boleh kita sujud, tempat yang bersih lah. Baik, bila mana Nabi masuk dalam masjid, ada beberapa persiapan sebelum Nabi keluar untuk berjalan bertemu dengan Allah. Persiapan pertama, dibelah dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan hati Nabi. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tanya soalan, adakah hati seorang Nabi belum cukup bersih? Dalam kitab ni disebut, tuan-tuan. Ya, disebut dalam kitab ni oleh Syekh Muhammad Al-Maliki. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia kata apa? Sebenarnya hati Nabi dah cukup bersih. Jangan pernah kita sangka bahawa kenapa pada malam tu dibelah hati Nabi, dikeluarkan dan dibersihkan hati Nabi. Adakah hati Nabi belum cukup bersih? Tak mungkin, tuan-tuan. Tapi dalam perjalanan menuju Allah, salah satu bekalan, hati itu kena makin hari makin bersih, makin hari makin bersih. Apa berlaku pada hati ni? Kadang-kadang hati kotor dengan syirik, kadang-kadang hati ni kotor dengan kufur, kadang-kadang hati kufur dengan munafik, kadang-kadang hati kufur ni tuan-tuan dengan apa? Macam-macam benda lah, takabur, syirik, takabur, riak dan sebagainya. Macam dalam hati tuan-tuan ada apa lagi rasa-rasa? Saya tanya hati saya lah, tuan-tuan tanya hati tuan-tuan. Ada rasa sombong lagi tak? Ada. Kita ni sebenarnya nak sombong dengan apa? Kalau kita sombong, minta maaf tuan-tuan, dia harap-harap Allah dah buang perasaan sombong dalam hati kita. Kita ni sebenarnya nak sombong dengan apa? Solat banyak, ya? Ke baca Quran banyak? Ke duit banyak? Tak ada apa dah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa apa? Mungkin kita sembahyang malam, tiap-tiap malam kan, berapa rakaat? Tuan-tuan pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal, ada anak dia namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ni kita cerita solat. Anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Orang tanya, ayah kamu buat apa malam-malam? Dia kata, ayah aku solat. Berapa rakaat dia solat? 200 rakaat satu malam. Tiap-tiap malam dia solat. Tuan-tuan pernah 200 rakaat? Contoh kita nak sombong sebab kita derma banyak. Tuan-tuan pernah derma semua harta tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar dia derma semua sekali harta dia. Kita nak sombong dengan baca Quran banyak. Orang lain tuan-tuan, satu hari sekali khatam. Imam Syafi'i sekali sehari khatam. Bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam. Tuan-tuan dengan saya sama dah ni. Maknanya hati kita ni, kalau kita rasa sombong, kita rasa hebat, kita rasa bangga diri, kita rasa alim, maka hati kita boleh cukup bersih. Walaupun kita ni memang tuan-tuan, mungkin Allah bagi rezeki pada saya, mungkin Allah bagi rezeki pada tuan-tuan, kita boleh beribadah dengan ibadah yang hebat, tapi ada lagi orang lebih hebat. Sebab tu dalam hati jangan ada apa-apa, tuan-tuan. Sebab tu malam Isra Mi'raj dibersihkan hati Nabi, walaupun hati Nabi dah cukup bersih. Okey, yang kedua dimasukkan iman. Okey ya, dimasukkan iman. Kalau kita tanya soalan, apakah iman Nabi belum cukup sempurna? Tidak, dia iman ada 3, tuan-tuan. Iman yang sentiasa bertambah dan tidak pernah berkurang. Yang kedua, iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang ketiga, iman yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Iman siapa yang bertambah, yang tidak pernah berkurang? Iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebab tu malam ni ditambah lagi. Kerana iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dia tidak akan berkurang, dia makin bertambah. Iman yang tak bertambah, tak berkurang, iman malaikat. Dia tetap macam-macam mana pun dia taat pada Allah, dia tak akan mungkin ingkar Allah. Iman yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, iman saya dengan tuan-tuan. Di mana tempat nak tambah iman? Pasar malam. Contoh, tak ada, tuan-tuan jangan marah pula ya. Saya jual pasar malam, Ustaz cakap macam tu lain. Tak, contoh. Ke kat mana nak tambah? Kat taman-taman bunga? Tak ada, tuan-tuan. Minta maaf, saya tanya contoh. Iman hanya bertambah di masjid, di surau, di masjid. Dan mungkin iman akan berkurang kalau kita berada di tempat-tempat yang tertentu. Sebab tu Nabi dibawa ditambah. Kenapa tak tambah kat rumah? Kenapa tak tambah dalam perjalanan? Kan dalam perjalanan itu kan macam-macam nampak. Nampak itu, nampak ini, nampak itu, nampak ini. Masa itulah bertambah iman. Tak, tambah dulu iman, barulah keluar berjalan ke mana-mana nak pergi. Kenapa? Di luar sana 1001 ujian kita akan tempuh. Kerana di akhir zaman, kata baginda Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi, Nabi kata apa? Ada orang ni yumsi mu'minan ataupun yusbihu mu'minan, pagi itu dia masih mukmin, wa yumsi kafiran, petang dah jadi kafir. Kan ada satu hadis tu,
Badiru bil a'mali salihah, hendaklah kamu beramal soleh dengan segera, kata Nabi. Kenapa? Fasatakunu fitanun kaqitul lailil muslim. Akan berlaku satu zaman ujian. Ujian itu sebagaimana seumpama malam yang gelap gelita. Kadang-kadang saya dengan tuan-tuan tak tahu itu ujian. Dah bahkan kita telah terjerumus di dalam ujian itu. Sehingga dikatakan Nabi bagaimana? Hatta yusbiha rajulu mu'minan, sehingga ada seorang ni pagi tadi dia masih beriman, wa yumsi kafiran, petang kafir dah dia. Apa benda dia buat tengah hari itu tak tahu dah tuan-tuan. Pagi ada, tengah hari ada, petang. Pagi itu beriman lagi, tengah hari dia buat apa tak tahu dia buat apa, petang dia dah jadi kafir. Wa yumsi mu'minan, ada orang tu petang masih beriman, malam tu dia buat apa tak tahu dah. Wa yusbihu kafiran, pagi besok kafir dah dia, tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Ni dalam dunia akhir zaman. Ni tuan-tuan, sebab tu minta maaf tuan-tuan, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Kita ni dah nak mati dah tuan-tuan. Ni zuriat kita ni bagaimana agak-agak. Sebab tu kadang-kadang kita kena buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu demi zuriat kita yang akan menyambung kehidupan kita. Okey ya? Ke tak sampai ni? Nak cakap pun gitulah tuan-tuan. Tapi kita tajuk lain lah pula ya. Cuma saya nak bagi tahu begitulah. Dunia yang ada hari ini subhanallah begitu dahsyat. Baik, kemudian Nabi ditambah hikmah ataupun tambah ilmu. Jadi di masjid ni ada 3 pertambahan. Tambah bersih hati, tambah iman, tambah ilmu atau hikmah. Maka bila mana ada 3 ni, iman makin bertambah, hati makin bersih, ilmu dan hikmah makin, barulah Nabi keluar daripada masjid. Keluar daripada masjid ni, ni baru mula laju kelajuan dia. Kenapa? Kerana Nabi disediakan burak. Dan bukan setakat Nabi disediakan kenderaan yang paling laju, maknanya hidup ni tuan-tuan, kita nak kata apa? Kena ada suatu kenderaan yang kita lalui. Ya. Apakah kenderaan kehidupan kita ni? Kata setengah ulama ialah diri kita ni merupakan sebuah kenderaan yang kita kena pandu. Diri kita sebenar dalam tau. Tahu tak? Jasad ni dia, kita nak kata apa tuan-tuan ni? Hakikat diri kita yang dalam ni. Okey, kita cerita lain. Cuma nak bagi tahu, bila mana Nabi keluar, ada 2 malaikat yang tunggu Nabi dengan satu kenderaan nama burak. Burak ni kalau kita cakap dalam bahasa Arab, barkun. Barkun ni kilat. Burak ni ialah sejenis makhluk Allah, binatang yang kelajuan dia kelajuan kilat. Itu bahasa. Tak apa. Kemudian yang teman Nabi ada 2, satu malaikat Jibril, satu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ialah malaikat dia pegang tali apa macam dia burak ni seumpama bentuk kuda lah tuan-tuan. Tapi dia kecil sikit. Tapi kita nak bagi tahu dia ada tali kekang dia. Betul ya, tali ni dia panggil tali apa tu ya? Yang kuda tu. Malaikat Mikail pegang situ. Kenapa? Kerana Jibril mengiringi Nabi. Tujuan apa saja Jibril mengiringi lagi? Sebab apa? Bila mana Nabi berjalan saja, ada ifrit yang kejar Nabi. Maknanya hidup ni, bila mana kita keluar saja dalam kehidupan dunia untuk berjalan bertemu dengan Allah, ada makhluk khusus yang akan kejar kita, menggagalkan perjalanan kita. Ifrit, dia bawa api. Okey ya? Ni sebab tu kadang-kadang kita tengok, siapa yang suka bawa api ni tuan-tuan? Obo, kejar sana, kejar sini, pasang kat sana, sini. Sukan Commonwealth kan? Sukan sea. Saya pun pelik juga, naik kapal terbang. Oppo tu sampai naik kapal terbang, turun ke airport, ada atlet lain bawa ke sana. Ni apa ni? Ni pemujaan kepada api tanpa kita sedar. Ni ifrit yang kejar Nabi. Tak apalah tuan-tuan sekalian. Maka nak bagi tahunya Nabi bila mana jalan, Nabi tanya. Dalam kitab ni dia ada 5 ujian yang paling besar. Dalam hidup ni ada 5 ujian paling besar. Ifrit tu sampingan aja tu, tapi cukup bahaya. 5 yang besar, pertama Yahudi. Yang kiri dia panggil Nabi belah kanan. Nasrani dia panggil Nabi belah kiri. Ada satu lagi orang tua, pakcik tua, itu iblis. Itu yang ketiga. Okey? Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristian, yang ketiga pakcik tua. Ini dalam kitab ni tuan-tuan disebut. Saya tengok sikit. Yang keempatnya makcik tua yang menggambarkan dunia. Ada 5 perkara. Yahudi, Nasrani, kemudian perempuan yang berhias menggoda Nabi, kemudian lelaki tua memanggil Nabi, kemudian perempuan tua di pinggir jalan. Perempuan tua di pinggir jalan adalah dunia. Lelaki tua yang panggil Nabi itu adalah iblis. Perempuan yang berhias menggoda Nabi
Itu adalah saat yang kamu menyahut seruan itu, maka umat kamu pasti akan memilih dunia daripada memilih akhirat. Ini pilihan antara kehidupan. Hidup ni tuan-tuan ada sebuah pilihan. Sama ada kita nak memilih untuk kita berjalan menuju Allah, atau kita terpedaya dengan apa yang dia ada. Tak apa, cuma nak bagi tahu pada tuan-tuan, bila mana berjalan menuju Allah, kita akan berdepan dengan halangan-halangan yang disebut, kalau tak ada bekalan, hati kita tak bersih. Baik, saya nak sebut sikit pada tuan-tuan, apa makna hati bersih? Hati ni kata ulama, dia tidak akan dikatakan bersih selagi mana dalam hati hanya Allah saja yang ada. Tapi oleh kerana Allah ni, dia ada dua lah, Allah dan Rasul. Dalam hati ni tuan-tuan, selama mana ada selain Allah dan Rasul, hati saya dengan tuan-tuan tak cukup bersih. Dan kalau tuan-tuan berjalan atas muka dunia, tuan-tuan tak cukup selamat. Samalah saya pun. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan malam ni, dalam hati tuan-tuan ada apa? Macam-macam ya. Isteri ada dalam hati ke dah buang dah? Suami ada dalam hati, anak-anak ada dalam hati, motor ada dalam hati, motosikal, kenderaan, rumah ada, macam-macam tuan-tuan. Sebab tu masa kita takbiratul ihram, semua datang dalam hati kita. Kunci kereta pun ada, betul ke? Kunci motor. Maknanya hati saya tak cukup bersih, hati tuan-tuan tak cukup bersih. Jadi hati yang tak cukup bersih ni berjalan atas muka dunia memang kena. Okeylah, Nabi sampai ke Masjidil Aqsa ni 5 minit lagi tuan-tuan. Okey ya? Ke rasa lama dah. Ni dah laju dah ni tuan-tuan, tak tahu dah laju lagi. Baik, Nabi pergi ke Masjidil Aqsa. Ada perjalanan yang Nabi jumpa tu kan, tengah-tengah tu tuan-tuan dah sedia maklum. Nabi sampai Masjidil Aqsa. Baik, ini di antara kaitan. Apa kaitan kita dengan Masjidil Aqsa tu Palestin? Apa kaitan tuan-tuan? Saya cerita ringkas yang tuan-tuan sudah sedia maklum. Siti Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim, ya, Nabi kita Muhammad keturunan daripada Nabi Ibrahim. Tuan-tuan sedia maklum, isteri Nabi Ibrahim ada dua, satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Ada setengah ulama kata ada tiga tu namanya Qanturah. Siti Sarah, Siti Hajar, Qanturah. Qanturah ni isteri Nabi Ibrahim daripada Asia. Yang kita ni kata-kata ini antara keturunan Qanturah, sebelah Asia. Baik, Siti Sarah orang Mesir. Siti Sarah ni katanya nombor 80, antara 80 100 tu tak dapat anak dengan Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, orang lelaki ni apa paling penting pada orang lelaki? Zuriat. Okey ya? Ni puan-puan kan, puan-puan ni kalau kahwin, tiba-tiba Allah tak bagi rezeki. Kita kalau kahwin Allah tak bagi rezeki, kena pergi hospital tau. Pergi hospital kena cek kita ni subur ke tak subur. Kalau pergi hospital tak selesai, pergi pusat rawatan. Kok kita ni subur tapi tak dapat anak, sebab apa? Sebab gangguan jin. Okey tuan ya, kita cerita lain kali lah pasal jin ya. Tapi contoh tuan pergi hospital, alhamdulillah hospital kata tuan subur, cuma isteri tak subur. Contoh ni ya. Ke sebaliknya, boleh jadi berlaku juga. Contoh isteri subur, tuan-tuan tak subur. Ni tak ada apalah. Habislah cerita dia. Ke nak buat cerita baru juga. Tapi kalau puan-puan tak subur, doktor pakar bagi tahu, suami subur, puan-puan kena benarkan suami kahwin satu lagi. Ni Nabi Ibrahim tahu. Bukan nak cerita puan-puan, jangan salah faham, ni contoh. Sebab orang lelaki ni zuriat penting. Okey, maka Siti Sarah ni dia korbankan jiwa dia. Orang perempuan ni dia ada kamus orang perempuan. Tahu tak kamus orang perempuan? Tuan tak pernah baca kamus orang perempuan? Orang perempuan dia ada kamus dia sendiri tahu. Dia ada buku dia. Kalau tuan-tuan gagal baca buku tu, tu dah tak tahu ke mana saya dengan tuan-tuan. Apa kamus orang perempuan? Orang perempuan tidak akan pernah sekali-kali memberikan suaminya kahwin dengan orang lain. Itu orang perempuan. Kalau dia benarkan, itu bukan perempuan. Itu ada benda tak kena pada diri dia. Okey tuan ya. Maknanya kalau isteri tuan-tuan cakap, bang kahwinlah seorang lagi bang, itu bukan perempuan. Tuan-tuan kena cek betul-betul. Tiba-tiba Siti Sarah ni dia korbankan diri dia, dia benarkan Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Okey, Siti Hajar ni orang mana? Yang ni kita nak tahu. Maka Siti Hajar ni orang Palestin. Daripada Siti Hajar ni lah dapat anak seorang namanya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail tu nak sampai kepada Nabi Muhammad, tak ada Nabi, tak ada Rasul daripada dia. Tetapi hebatnya pula Siti Sarah ni, bila mana dia bagi
Siti Sarah, bila mana dia bagi, tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, Allah hargai pengorbanan dia. Allah bagi zuriat daripada dia, nabi-nabi dan rasul-rasul yang begitu ramai Bani Israel. Daripada 25 nabi dan rasul tu, 2 je daripada bangsa Arab, 23 lagi semua daripada Bani Israel. Itulah apa penghargaan yang Allah bagi pada Siti Sarah, kerana dia korbankan jiwa kewanitaannya. Tuan-tuan jangan salah faham ya. Kayak lain macam aja ni. Contoh baik, kemudian Siti Sarah. Siti Sarah ni, Siti Hajar ni lah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Nabi kita Muhammad ni daripada keturunan mana mak dia? Palestin. Maka itulah hubungan saya, hubungan kita semua dengan Nabi Muhammad, dengan Palestin. Maknanya apa? Palestin tu adalah hak Nabi Muhammad, hak umat Nabi Muhammad. Sebab tu kita kena pertahankan walau macam mana pun. Tapi oleh kerana saya dengan tuan-tuan, kita ni negara yang duduk pada fardu kifayah. Dia ada negara fardu ain, yang dekat-dekat sekitar itu fardu ain dia bantu. Dosa besar kalau dia tak bantu. Kita ni fardu kifayah kerana kita jauh. Tak apa, walau bagaimanapun bila mana Nabi sampai di situ, Nabi solat. Bila mana Nabi solat, siapa yang menjadi makmum? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Apa maknanya tuan-tuan? Bukankah nabi-nabi dan rasul-rasul dah meninggal? Siapa jadi makmum Nabi? Nabi-nabi. Bukankah mereka meninggal? Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa hidup ni tuan-tuan, dia banyak hidup. Dalam kubur hidup tak? Lepas tu kadang-kadang kita tanya soalan, kita pergi ke bumi kan jenazah. Jenazah tu orang meninggal. Betul ya? Bila mana kita tinggal 3 langkah, malaikat datang. Malaikat datang, malaikat akan tanya soalan. Masa tu malaikat tanya soalan pada orang mati ke orang hidup? Lah, cepat sikit tuan-tuan, nak masa dah habis dah ni. Kita pergi ke bumi jenazah. Jenazah orang mati lah, mayat lah. Bila mana kita tinggal jenazah tu 3 langkah, malaikat datang. Munkar dan Nakir datang. Kan dia akan tanya soalan. Dah tahu soalannya, kena bagi tahu lagi. Dah hafal? Baik. Malaikat tanya, orang mati ke orang hidup? Kan kita bawa orang mati tadi. Hidup ya? Maknanya apa? Maknanya hidup ni bukan dunia saja. Maka sebagaimana bayi boleh hidup dalam kandungan, kita boleh hidup di dunia, mayat pun boleh hidup dalam alam barzakh. Begitu juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Apa maksud? Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul masih hidup, tapi di alam yang lain. Maka kalau kita tanya soalan, Nabi Muhammad hidup tak? Hidup. Sebab tu bila mana kita bagi salam kepada baginda Nabi, dia jawab sebab dia hidup. Ulama-ulama hidup tak? Alam barzakh. Hidup ke mati? Tapi hidup di alam lain. Maka sebagaimana saya dengan tuan-tuan, kalau kita mati nanti jangan risau. Sebenarnya Allah nak pindah tempat untuk kita hidup di alam yang lain. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita penutup lah insya-Allah ya. Betul. Maka Nabi naik langit pertama. Langit pertama jumpa siapa? Jumpa siapa langit pertama? Nabi Adam. Nabi jumpa Nabi Adam masa tu berapa besar? 90 kaki. Kenapa? Kerana kita bila mana masuk syurga nanti, tubuh kita yang kecil-kecil ini Allah akan besarkan tinggi dia 90 kaki. Sebab tu sekarang ni jangan rasa besar lagi. Betul ya? Besar sikit, sadar sikit dah rasa besar. Tak payahlah tuan-tuan. Kita ni kecil. Akhirat nanti Allah akan besarkan kita. Kita boleh kita rasa besar. Sebab apa? Syurga 7 petala langit, 7 petala bumi, kita seorang duduk. Masa tu baru boleh rasa besar. Betul ya? Ni kalau kampung satu ni pun kita kongsi ramai-ramai, tak payahlah rasa besar. Contoh, baik, Nabi naik sampailah ke langit yang ke-6. Nabi apa yang ke-6? Nabi Musa. Nabi Musa ni tuan-tuan, banyak kali dia minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Sebab tu apa yang saya nak sebut sedikit pada tuan-tuan, apa Isra' Mi'raj ni? Isra' Mi'raj ni salah satu selain pada nak cerita pasal Allah, Tuhan yang maha agung, yang maha besar, yang maha wujud, yang maha sempurna, nak cerita pasal Nabi yang antara insan yang paling mulia. Maka saya dengan tuan-tuan rasa bertuah, kita kena sujud syukur pada Allah. Tuan-tuan pernah tak sujud syukur? Sujud syukur untuk apa? Terima kasih ya Allah, Engkau pilih aku jadi umat kekasih-Mu ya Allah.
Tuan-tuan tahu umat Nabi Muhammad semua ahli syurga kecuali yang tak nak masuk. Ni Nabi dalam satu sabda, Nabi buat satu kenyataan. Nabi kata apa? Kullukum, kamu semua wahai umat aku, kamu tahu tak siapa kamu ni? Umat kekasih Allah. Maka kamu semua kullukum yadkhulunal jannah, akan masuk syurga. Illa man aba, kecuali yang memang dia tak nak masuk. Tak nak buat macam mana tuan-tuan? Ya, kita dah jemput kawan-kawan pergi ke Duri, dia tak nak pergi. Itu nak buat macam mana? Kita dah sedia nasi ayam, nasi apa malam ni? Nasi Arab, tuan-tuan sekalian. Betul tadi, saya salah sebut, nanti ustaz kata nasi Arab, tiba-tiba nasi dagang aja ada. Tak pernah nak bagi tahunya macam-macam tuan sekalian. Tapi nak bagi tahu bahawa kecuali yang memang tak nak datang. Siap poster tulis nasi Arab lagi, tak nak datang juga. Nak buat macam mana? Samalah Allah cipta saya dengan tuan-tuan. Allah pilih kita semua jadi umat kekasih dia. Supaya apa? Supaya Allah nak letak kita dalam syurga. Tapi dah kita tak nak masuk. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Sahabat Nabi terkejut. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tak nak masuk wahai Rasulullah? Siapa yang enggan? Nabi kata wa man atani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada aku, dia yang nak masuk syurga. Wa man asani, siapa yang engkar aku, dia tak nak ikut aku. Allah pilih kita Nabi Muhammad kekasih Allah. Tak nak tuan-tuan ada orang ikut siapa? Haji Kahar. Tapi dia menang tuan-tuan lawan jawatan agama. Tak kat itulah dulu. Okay. Allahu Rabbi. Yang mengaku Rasul Melayu tu, dia lawan jabatan agama, menang dia. Dia macam ni. Ni dunia hari ni tuan-tuan. Dunia hari ni kebatilan menang. Maka walaupun kebatilan menang, tuan-tuan tetap dengan kebenaran. Hidup dan mati kita. Maka akhir sekali tuan-tuan, sebagaimana penulis sebut tadi, akhir sekali, ya bila mana Nabi naik, tuan-tuan akan jumpa Nabi Musa. Nabi Musa, kenapa Nabi turun, dia suruh naik lagi. Nabi turun, dia suruh naik lagi. Sebab dia suka bertemu dengan Nabi Muhammad. Sebab lama dah dia nak cakap dengan Nabi Muhammad. Maka sebab tu dia turun naik. Nabi turun, tinggal 45. Dia kata naiklah lagi, minta 5. Nabi turun lagi, tinggal 40. Naiklah lagi, tinggal 35. Nabi naik lagi, tinggal 30. Kenapa dia tak kata minta 5 teruslah? Kenapa? Nabi ni kan cerdik. Mana boleh jadi Nabi kalau tak cerdik? Ni nampak macam tak cerdik aja. 5. Pergilah minta 10, 20, 30. Tinggal 5 tuan-tuan sekalian. Sebenarnya dia nak suruh lambat. Dia nak suruh Nabi naik, dia jumpa lagi. Nabi naik, dia jumpa lagi. Nabi Musa pun tuan-tuan beria-ria nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang telah Allah pilih, kita sujud syukur kepada Allah. Maka bila mana Nabi naik, Nabi Ibrahim, Nabi berjumpa Nabi Ibrahim. Itu keturunan baginda Nabi SAW. Sebab tu dalam solat Nabi Ibrahim kita masih sebut sampai sekarang. Kemudian tuan-tuan bila mana naik, maka Nabi terima solat. Solat itu ialah imaduddin. Ada satu hadis, saya tutup begini. Ada satu hadis, Nabi ditanya dengan satu soalan. Nabi kata apa? Apakah kepala kehidupan ni? Ra'sul amri wa amudihi wa zirwatu sanami. Saya cerita, tapi hadis ni agak panjang tuan-tuan. Saya cerita ringkas. Hidup ni tuan-tuan, yang kita lalui dalam perjalanan menuju Allah, dia ada kepala dia. Dan dia ada tiang dia. Dia ada kemuncak dia. Maka Nabi jawab, Ra'sul amril Islam. Kepala hidup ni adalah Islam. Apa makna kepala? Yang macam kita ni tuan-tuan, kita ni panggil manusia ni kan. Manusia ni dia ada kepala, dia ada badan, dia ada tangan, dia ada kaki. Kalau kita potong jari, okey lagi, boleh jadi manusia. Potong tangan di sini pun boleh jadi manusia. Potong kaki boleh jadi manusia. Potong leher, buang kepala, masa tu bukan lagi manusia. Nama apa? Mayat. Okey, boleh faham analogi dia? Kita ni manusia sebab ada kepala. Potong kepala, lengkap yang lain bukan lagi. Tapi kalau potong kaki, manusia. Potong tangan, manusia. Okey, ada orang potong sampai ke pinggang ni tuan-tuan, tak ada dah kaki, masih manusia. Tapi kalau semua ada, potong kepala, dah tak ada manusia, namanya mayat. Sama juga hidup ni, nak jadi hamba kepada Allah, kepala dia Islam. Buang Islam, tak ada apa saya dengan tuan-tuan. Tapi kalau ada Islam, Islam akan runtuh kalau tak ada tiang dia. Ini tiang dia. Maka Nabi kata, wa amuduhus solat. Tiang dia adalah solat. Hilang solat, hilang agama yang ada pada diri kita.
Kemuncak dia apa? Wazir watu sanamihil jihad. Kemuncak hidup ni berjuang di jalan Allah. Kalau kita tidak berjuang di jalan Allah, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tengok, apa yang ada itulah yang ada. Okey ya? Kena bagi tahu juga. Kalau kita buat main-main, hilang habis kita, tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak cerita yang tengah tadi, kepala hidup kita Islam. Tak ada kepala, tak ada apa dah kita. Sebagaimana kita manusia tak ada kepala, tak ada apa. Tiang dia adalah solat. Sebab tu 7 tahun walaupun tak balik, Nabi suruh kita solat. Kenapa? Tiang dia. Tak ada solat, habis runtuh agama yang ada pada kita. Bila mana agama runtuh, tak ada harga satu sen pun kita di hadapan Allah. Tapi macam mana nak jaga agama, nak jaga tiang solat? Jihad. Sebab tu orang non-Muslim dia takut sangat perkataan jihad. Kerana orang Islam boleh bertahan jadi mulia dunia dan akhirat dia kerana jihad. Maka tuan-tuan ingat mudah tak? Kalau tuan-tuan fikir dengan akal tuan-tuan, mudah tak nak berjalan Isra' Mi'raj? Tidak mudah, tuan-tuan. Kalau tidak ada, sebab tu Nabi Allah hantar kenderaan paling hebat, paling laju. Allah hantar 2 malaikat paling besar. Malaikat paling besar. Kenapa? Penutup akhir. Berapa kali tutup dah ni? Masa kita lebih sikit, tuan-tuan sekalian. Dah ke tuan-tuan dah rasa lapar? Okey lagi ya? Sikit lagi. Okey, paling akhir. Bila mana Nabi keluar, Nabi ditemani oleh 2 guru, 2 malaikat. Kata ulama apa? Siapa kita sekalipun atas muka dunia ni, alim takat mana pun, tinggi mana pun kedudukan kita, hidup dalam perjalanan menuju Allah, kena ada guru. Okey, sebab tu Nabi pergi, Nabi tanya malaikat, malaikat jawab. Nabi pergi, Nabi tanya malaikat, malaikat jawab. Nabi pergi, Nabi tanya malaikat, malaikat jawab. Apa makna? Hidup ni siapa kita sekalipun kena ada guru. Guru ni ada 2, guru syariat, guru hakikat. Itu kata ulama. Tak payahlah kita rasa kita pandai. Nabi ni manusia paling pandai. Tapi Nabi berjalan, takkan Nabi tak tahu ifrit yang kejar. Tapi Nabi tanya malaikat. Tanya malaikat sebab guru. Dalam hidup ni jangan berjalan sendirian, kita akan gagal. Wallahu a'lam. Okey dah, insya-Allah ya. Tak turun lagi ni. Tapi tak apalah, duduk situ dah ya. Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Penutup paling akhir, membetulkan masalah akidah. Ada orang kata Allah di atas langit. Ini akidah yang rosak dan sesat. Ada orang kata Allah di atas arasy. Ini akidah yang rosak dan sesat, tuan-tuan sekalian. Terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana bukti? Kalau orang kata Allah di atas langit, kenapa Nabi tak jumpa Allah di langit? Kalau Allah di atas arasy, kenapa Allah tak jumpa Nabi di arasy? Allah pilih satu tempat, bukan langit dan bukan arasy, Sidratul Muntaha. Walaupun Sidratul Muntaha tu duduk di atas langit, tapi kenapa kalau Allah betul di atas langit, kenapa Allah tak ajak Nabi jumpa di langit? Kalau betul di arasy, kenapa tak jumpa di arasy? Tapi orang tanya soalan, habis kenapa Nabi naik ke langit? Yalah Nabi naik ke langit kerana Nabi itu makhluk. Makhluk perlu pada tempat, Allah dia tidak perlu pada tempat. Maka sebab tu tuan-tuan yang kuliah hari Ahad tu, Ustaz Khairul Ikhwan tu, tuan-tuan datang mengaji di situ, rosak akidah, hancur habis kita. Maka mukjizat Isra' Mi'raj adalah mukjizat menumbuhkan akidah. Wallahu a'lam. Takat itulah tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.